perbincangan perbahasan yang panjang. Tetapi yang saya nak bawa betapa hipokritnya PAS pada hari ini. Hipokritnya PAS pada hari ini. Apabila dalam 2014 dahulu dia kata haram, tak boleh kawan wanita menjadi pemimpin ketua menteri, menteri besar dan sebagainya. Hari ini mereka menyokong. Menyokong pula tak ada masalah sekiranya apa orang kata pemimpin itu datang daripada kalangan wanita. Kenapa? Bagaimana seseorang, satu kumpulan yang kononnya berpegang kepada prinsip agama, prinsip dalil itu boleh bertukar-tukar pendapat mereka mengikut kesesuaian hawa nafsu mereka. Sebab itu dalam Al-Quran, saya tak ingat surah berapa, disebut bahawa mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Disebut dalam Al-Quran tu mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Kemudian ada dalam satu hadis sirah, dia katakan ada salah seorang sahabat mengatakan, kami tidak pernah menjadikan rahib kami sebagai Tuhan. Dia kata, kami tak pernah sembah rahib-rahib kami. Kemudian Rasulullah kata, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya betul. Maka itulah maksud mempertuhankan rahib-rahib kamu. Sama juga lah. Bila seorang sokol ulama ini menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal, bukankah itu sama macam mempertuhankan? Dan kita pula orang yang berakal tidak berani mempersoalkan mereka, bukankah itu sama seperti kita mempertuhankan mereka? Kerana yang boleh menghalal dan mengharamkan sesuatu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan mudahnya kita mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Dan benda ini, perkara ini, ayat ini, tafsiran ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendiri dalam buku Datuk Yusof Al-Qaradawi, Al-Haramu Halal dan Haram dalam Islam. Halal wal Haram fi Islam, tajuk buku tu. Halal dan Haram dalam Islam. Nah, kita PAS ni selalu berretorik tentang isu ini, berretorik tentang isu boleh ke tidak wanita menjadi pemimpin dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita dapat nampak bahawa perkara itu jelas, bahawa PAS itu sendiri sebenarnya adalah satu parti yang sebenarnya bukan parti yang berteraskan Islam sebagai neraca, teraskan Islam sebagai neraca pertimbangan mereka, tetapi mereka berteraskan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk menjadi teras kepada menjadi hawa nafsu itu sebagai neraca mereka, dan mereka menimbang segala perkara dengan hawa nafsu mereka. Itu antara perkara yang jelas yang kita tahu berlaku dalam kepimpinan PAS yang berlaku sekarang ini. Digunakan segala dalil kononnya Islam, dan ramai yang terpedaya itu kerana mereka jahil kepada ilmu agama. Mereka jahil kepada ilmu agama, jadi mereka merasakan takkanlah lebay nak menipu dia kata. Tapi hakikat sebenar perkara itu perkara khilafiyah. Perkara yang boleh diperbincangkan, perkara yang boleh diperbahaskan, tetapi mereka menyudutkan perkara tersebut seolah-olah keharaman itu adalah suatu yang pasti, yang total, yang tuntas, tanpa ada perbahasan dan tanpa ada perbincangan dan tanpa ada ruang ijtihad di situ, seolah-olah demikian. Okey. Itu mengenai permasalahan hari ini di Melaka. Kemudian kita bawa sekarang isu yang kedua berkenaan dengan saya bawakan isu berkenaan dengan Kunan hari ini. Laporan AGC mengatakan Tengku Adnan atau Kunan didapati tidak bersalah di Mahkamah Tinggi hari itu, di atas Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Tinggi, di atas tuduhan rasuah, memberikan rasuah sebanyak 2 juta kepada seorang ahli perniagaan untuk dapatkan tender dari sewaktu beliau menjadi menteri wilayah. Sewaktu beliau menjadi menteri wilayah, dan beliau telah didakwa dan didapati tidak bersalah. Itu yang peliknya, yang menerima rasuah itu didapati bersalah, tetapi yang memberi rasuah itu dikatakan tidak bersalah. Dikatakan tidak bersalah, dia memberi rasuah itu dikatakan tidak bersalah. Kita pelik, kita sangat pelik, sangat pelik dalam isu ini. Okey, tak apalah, mungkin hakim itu terkhilaf, mungkin hakim itu tak tahu, mungkin hakim itu terculas dalam dalam penghakiman dan penghujahan beliau. Namun begitu, kita dalam mahkamah ini kita ada 2 kali rayuan. Dalam perlembagaan kita diberi 2 kali peluang untuk rayuan, dan kedua-dua pihak ada ruang untuk nak merayu. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, AGC, Attorney General Chambers, mengambil keputusan untuk tidak merayu kes tersebut. Dan kita sekarang ini bila tidak dirayu, maksudnya kes itu akan dibuang tanpa boleh kita menimbal balik, tanpa boleh kita ambil balik, tangkap balik
dakwa balik. Tak boleh dah. Kalau sekiranya AJC dah buang kes tersebut, dah tak boleh buat apa, tuan-tuan. Kita mempersoalkan credibility, kita mempersoalkan ketelusan, integriti AGC. Sepatutnya AGC ambil tindakan appeal je, merayu, bawa ke mahkamah yang kedua tertinggi, mahkamah rayuan, dan biar yang hakim yang tentukan sama ada dia bersalah atau tidak. Apa yang menjadi masalah kepada perkara ini? Apa yang menjadi persoalan kepada perkara ini? Apa yang menjadi benda yang pelik dalam perkara ini? Tetapi sebaliknya kita seolah-olah terutama macai-macai dan juga geng-geng, yalah macai ni tak kisah sangat, tapi ada rakyat kita seolah-olah melihat perkara ini sebagai perkara biasa, tuan-tuan. Kita kata kita nak menyerang rasuah, memerangi rasuah, kita nak menentang rasuah. Tetapi apabila cerita tentang rasuah itu dibawa, tidak diapil, tidak dibawa ke pengadilan yang penuh dan betul, apa yang berlaku? Kita menyokong pula usaha tersebut. Kita mendukung apa yang disebut. Kita rasa macam, oh, itu adalah perkara yang betul. Jadi kita mempersoalkan kewarasan kita dan kewajaran kita sebagai rakyat Malaysia. Kita dah bawa balik negara kita 20 tahun ke belakang, tuan-tuan. Kita dah bawa balik negara kita 20 tahun ke belakang. Kita nak menentang rasuah. Pakatan Harapan nak menentang rasuah. Dan kita telah berjaya membawa 22 bulan tu. Ramai yang kita nak dakwa. Tetapi bila dah menang sekarang ini, kita tengok. Itu sebab kenapa UMNO nak berkuasa. Kenapa UMNO nak berkuasa? Sebab dia tahu kawan-kawan dia kat dalam tu, rakan-rakan mereka sekarang ini berada dalam situasi yang sangat teruk, iaitu mereka akan didakwa dan dimasukkan ke dalam penjara. Sebab itu penting dan wajib bagi mereka untuk berkuasa, untuk nak memegang tampuk kuasa, bagi memastikan bahawa mereka bebas. Dan apa yang saya cakap selama ini memang betul, memang benar. Dakwaan saya itu betul dan dakwaan saya itu benar, bahawa mereka berusaha untuk membebaskan rakan-rakan mereka dengan mengambil alih kuasa yang ada sekarang. Dan ini yang berlaku, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Jadi kita mempersoalkan integriti kita dan kita mempersoalkan masa depan negara rakyat kita. Kemana hala tuju kita selepas ini? Kemana kita selepas ini? Dan UMNO sendiri, dia merampas kuasa daripada Pakatan Harapan, kemudian merampas daripada Bersatu atas tujuan apa? Tidak lain tidak bukan untuk membebaskan konco-konco mereka daripada segala dakwaan-dakwaan rasuah. Kita tengok hari ini, tuan-tuan, dakwaan-dakwaan rasuah, dakwaan-dakwaan penyelewengan, bagaimana mereka menyakau duit negara, memiskinkan rakyat, merampas tanah. Dekat Melaka kita tengok Pasir, itu kat Melaka, tuan-tuan. Kita tengok dekat Pahang, Balak, Pasir, tanah habis semua, kan? Yang peliknya kita tengok PAS hari ni di Kedah bersetuju untuk, itu sebenarnya gimmick apa orang kata, politik pilihan raya Melaka je, bersetuju untuk menutup, tidak memberi lesen kepada kedai-kedai dan pusat-pusat judi. Antara mufti yang setuju untuk kata bagus ni, ini satu cerita usaha yang bagus. Siapa? Mufti Pahang. Mungkin Mufti Pahang boleh nasihat pula kerajaan negeri Pahang agar apa orang kata, kasino besar di atas gunung itu boleh diturunkan. Mufti Pahang, tak payah sembang lah Mufti Pahang, kan? Dia pergi upload apa yang PAS buat pula. Yang atas gunung di Genting Highland di negeri Pahang tu, apa kata fokus kepada yang tu? Itu adalah lebih baik. Jadi kita kata sekarang ni balik kepada cerita, itu semua siapa yang bawa kalau bukan UMNO? Dan sekarang ini yang bersekongkol dengan UMNO dalam judi, konon nak tutup lah judi dekat Kedah, dia kata. Judi kat Kedah. Saya kat Langkawi ni, kan. Langkawi ni kat Kedah. Kat sini banyak kedai judi kat sini, kan. Banyak kedai judi kat sini. Okeylah, dia nak tutup lah. Tak ada masalah. Dia tutup. Tapi saya nak tengok sejauh mana dia boleh bawa benda tu. Tak ada isu. Dia rasa nak tutup, boleh tutup je. Tak ada masalah, kan. Tetapi saya nampak kalau nak tutup asas-asas memang kita nak tutup. Bukan atas dasar political mileage, kononnya undi Melayu dan sebagainya. Okey.